Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita bertemu lagi untuk topik 1.3 iaitu Get Logic. Masih lagi di dalam bab 1. Okay, Get Logic part 1 Okay, seterusnya kita nak tengok apakah standard pembelajaran bagi topik ni. Okay, standard pembelajaran dia. Okay, pada akhir pembelajaran nanti diharapkan murid dapat menerangkan Get Logic iaitu binaan asas litar bersepadu dan seterusnya pelajar dapat menyenaraikan dan melukis simbol Get Logic berikut. Okey, kita akan belajar dua jenis Get Logic iaitu Get Logic asas, kemudian kombinasi Get Logic. Di mana di dalam Get Logic asas ni terdiri daripada get dan, get tak dan juga get atau. Bagi kombinasi Get Logic pula ialah get tak dan, get tak atau, get eksklusif atau dan juga eksklusif tak atau. Okey, sebenarnya sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi, kita kena berkenalan dulu dengan Get Logic. Okey, Get Logic ni sebenarnya kita sebut sebagai satu blok binaan asas litar bersepadu yang terdapat dalam komputer. Okey, kalau kamu perasan dalam komputer dalam CPU tu, kalau kita buka, kita akan nampak semua benda-benda macam ni kan. Okay, jadi kita akan nampak blok-blok binaan ni kecil-kecil je kan. Yang inilah yang kita sebut sebagai Get Logic. Okey, Get Logic ni sendiri mempunyai dua input dalam bentuk nombor perduaan ataupun dalam bentuk binary iaitu 0 dan juga 1 dan dia mempunyai satu output. Okey, ingat dua input. Okey, dua input dan juga satu output. Okey, dia masuk input ada dua. Tapi output dia ada satu. Nanti bila kita tengok perkenalan dengan simbol dia baru kita faham. Okey, di mana bagi 0 dan juga 1 ni sendiri, 1 tu mewakili ada arus dan 0 atau sifar ni mewakili tiada arus ataupun arus rendah dalam sistem elektronik digital. Okey, 1 maksudnya ada arus tapi 0 tu mewakili tiada arus ataupun arus rendah. Kena ingat tu Okey, kemudian kita tengok pula litar bersepadu ataupun kalau kita sebutkan dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai integrated circuit. Okey, integrated circuit IC. Okey, litar bersepadu. Dalam bahasa Melayu. Apa dia litar bersepadu tu? Okey, litar bersepadu ni merupakan litar elektronik terdiri daripada gabungan komponen elektronik. Satu maksud dia litar elektronik yang terdiri daripada gabungan komponen elektronik iaitu transistor, perintang, diode dan juga kapasitor. Okey, ni contoh. Ini adalah contoh perintang. Okey, dalam satu litar elektronik ni dia terdiri daripada ni lah benda-benda ni, gabungan komponen elektronik. Komponen-komponen elektronik yang terdiri daripada transistor, perintang, diode dan kapasitor. Di mana komponen-komponen elektronik ni dia melaksanakan pelbagai fungsi Get Logic. Okey, yang tu kita sebutkan sebagai litar bersepadu. Okey, get ini disambungkan menjadi satu litar yang lengkap. Dan dikecilkan beribu-ribu kali ganda daripada saiz asal. Okey, litar-litar ni, get ni disambung menjadi satu litar. Kemudian dia dikecilkan kepada beribu-ribu kali ganda daripada saiz asal, kemudian ditempatkan pada satu kepingan silikon.
Okey, kemudian diletak pada satu kepingan silikon dan dinamakan sebagai chip. Pernah dengarkan perkataan chip ni ataupun chip micro atau microchip. Okey, yang ni memang kita selalu biasa dengar lah kan. Kemudian lembaran emas digunakan untuk menyambung serpihan pada pin-pin litar tersebut. Okey, kemudian perumah plastik atau logam digunakan untuk melindungi serpihan agar tidak rosak. Okey, kalau saya terangkan macam ni mungkin kamu tak nampak bayang lagi. Kita tengok contoh. Nampak tak? Asal saya pernah tengok tak benda-benda macam ni? Kan mesti biasalah pernah tengok benda-benda ni. Yang ni yang kita sebutkan sebagai binaan litar bersepadu. Okey, kalau kamu nampak benda yang hitam ni. Okey, benda yang hitam ni. Yang ni kita sebutkan sebagai perumah. Okey, dia tujuan dia tu lah untuk melindungi segala apa ni orang kata apa yang terkandung dalam ni. Okey, lepas tu nampak tak yang kelabu pula besi-besi ni. Besi-besi ni lah kita sebutkan dia sebagai pin. Okey, pin-pin ni lah. Okey, sebenarnya dekat dalam ni sendiri dia ada chip dia. Chip serpihan, lepas tu ada lembaran emas. Okey, gambar ni tak tunjuk. Jadi sebab tu lah bila ada serpihan ataupun ada lembaran emas, dia kena cover, dia kena tutup. Okey, sebab apa dia kena tutup? Nak tutup supaya kita punya litar atau kita punya litar bersepadu ni selamat. Okey, sebab tu dia ada perumah, dia ada juga pin. Okey, seterusnya kita tengok. Ni contoh gambar ni kan. Tengok. Ada kapasitor, ada perintah, tak nampak. Jadi macam ni lah, dia ada satu litar yang mengandungi beberapa komponen elektronik. Okay. Di sini kita boleh katakan bahawa penggunaan litar bersepadu sangat meluas dalam pelbagai peranti elektronik seperti telefon mudah alih, komputer dan televisyen dan sebenarnya banyak lagi peranti-peranti elektronik yang masih menggunakan litar bersepadu. Jadi mesti ada kelebihan. Okay. Apakah kelebihan litar bersepadu ni? Satu, dia ringan, saiz fizikal yang kecil, kos yang rendah, penggunaan kuasa yang rendah, kemudian mudah ditukar ganti. Di sebalik kelebihan pasti ada kelemahan dia sendiri. Kelemahan bagi litar ni ialah gegelung dan aruhan belum dapat difabrikasikan. Kemudian tidak sesuai untuk kegunaan kuasa tinggi dan sensitif terhadap kepanasan melampau dan seterusnya sensitif kepada charge elektrostatik. Seterusnya kita tengok pada simbol gate logic. Untuk pengetahuan semua, gate logic ni dicipta oleh American National Standards Institute ataupun ANSI dan IEEE ataupun kita sebut sebagai Institute of Electronical and Electronics Engineers. Okey, itulah terhasilnya gate logic. Okey, memandangkan dalam silibus kita belajar dua jenis gate logic ni, iaitu gate logic asas dan juga gate logic gabungan. Maka kita akan berkenalan dengan simbol-simbol gate logic ni. Yang pertama kita tengok gate logic asas. Seperti yang saya dah terangkan pada awal pelajaran tadi, kita menggunakan sistem binary sebagai nombor pilihan. Sistem nombor pilihan dalam litar elektronik dan sistem perkomputeran iaitu 0 dan 1. 0 mewakili, 0 atau sifar mewakili tiada arus ataupun arus rendah dan 1 mewakili ada arus. Okey, kamu kena ingat dalam gate logic asas ada tiga jenis gate. Yang pertama, gate dan. Okey, yang pertama gate dan, yang kedua gate atau, dan yang ketiga ialah gate tak. Macam mana kita nak ingat?
Okey, nama pun get dan depan dia ke huruf D. Okey, dan jadi dia punya simbol pun nak bentuk D kan. D macam daun ni . Okey, jadi kamu ingat simbol bentuk D macam ni, maksudnya dia adalah get dan. Nampak tak kat sini ada dua? A dan B tu maksud dia ialah input. Dan F ni ialah output. Yang ni yang dikatakan dia ada dua input. Kalau get ni, get logic dia ada dua input dan juga satu output. Okey, ini adalah get dan. Kita tengok get atau. Get atau ni dia macam bentuk roket sikit. Roket lah kot no. Okey, macam bentuk roket. Sama juga, dia ada dua input dan satu output. Okey, ingat bentuk roket ialah bentuk get atau. Bagaimana pula get tak? Get tak ni, saya tahu pelajar-pelajar saya nak ingat get tak. Kita ingat dia macam sate kan, nampak tak? Macam ala-ala sate. Lepas tu dia ada bulat kat depan tu. Tapi get tak ni dia ada satu input dan satu output saja. Okey, ingat kalau bentuk D ni maksudnya dia adalah get dan. Bentuk roket ni dia adalah get atau. Dan bentuk sate ni adalah get tak. Ini adalah get logik asas. Macam mana pula kombinasi? Okey, ataupun get logik gabungan. Apa yang dikatakan sebagai get logik gabungan ni? Get logik gabungan ni sebenarnya terhasil apabila beberapa get logik asas digabungkan bersama. Okay, get logik asas tadi kan get dan, get tak, get atau digabungkan dan menghasilkan output yang tertentu untuk beberapa gabungan yang spesifik daripada input yang berlainan. Itu maksud get logik gabungan. Dua get logik asas digabungkan dia jadilah satu get logik gabungan. Kemudian dalam gabungan ini, output yang dihasilkan adalah berdasarkan kombinasi input yang digabungkan untuk menghasilkan satu jawapan logik yang jitu dan tepat. Okey, setelah kamu berkenalan dengan simbol get logik asas, kita tengok macam mana get logik gabungan. Okey, get logik gabungan yang pertama ialah get, tak, dan. Maksudnya dia gabungkan get tak dengan get dan. Kalau ingat, kalau get tak tadi ialah sate, dia mesti ada bulat kan. Jadi, dan ni adalah bentuk daun. Jadi simbol dia macam ni. Nampak tak ada bentuk daun? Ni dan. Bila ada tak, dia ada bulat kat depan ni. Itu cara kita nak ingat get, tak, dan. Macam mana pula get, tak, atau? Ini bermaksudnya ada dua get, iaitu get atau dan juga get tak. Atau tadi bentuk macam roket. Okey, lepas tu tak ada. Ni, bulat sate kat depan ni. Itu adalah get, tak, atau. Yang ni get apa pula? Ada X kat depan ni. X ni kita sebut sebagai eksklusif. Okey. Get eksklusif atau nama pun eksklusif. Jadi rumah depan dia ni adalah pagar sikit. Bila ada pagar tu maksud dia eksklusif. Atau ke simbol dia macam roket. Jadi roket depan roket ni adalah sikit dia punya pagar. Jadi jadilah eksklusif atau. Macam mana pula kalau eksklusif tak atau? Dah eksklusif tak pula atau. Okey, tak atau Bila tak dia mesti ada kosong depan dia mesti ada sate. Atau ni bentuk daun. Kan? Atau ni bentuk daun dan eksklusif ni dah ada pagar depan. Itulah kata gabungan. Okey. Saya rasa setakat itu saja untuk kita berkenalan dengan get logik. Apa yang dikatakan get logik asas dan juga get logik gabungan. Okey. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.